Pada pagi ini insya-Allah sama-sama kita mendengar sedikit peringatan, sama-sama kita mendengar sedikit nasihat yang Ustaz ambil daripada kitab ataupun daripada seorang ulama yang alim, yang lagi faqih padanya, yang lagi tawadhu', yang lagi tinggi ilmunya, iaitu siapa? Syekh Al-Imam Al-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Iaitu apa? Iaitu di dalam satu kitabnya yang sungguh masyhur, di dalam satu tulisan nukilan yang sungguh terkenal, dan akhirnya sampai kepada zaman kita. Iaitu kitab apa? At-Ta'limul Muta'allim. Salah satu kitab yang akan di sini akan bagi tahu macam mana sebenarnya cara untuk kita menuntut ilmu dengan betul. Di sini semuanya kita ni menuntut ilmu, kita berada di sekolah. Nanti selepas habis yang di sekolah pula, yang tingkatan 5-nya dia akan masuk pula IPT ataupun masuk pula universiti dan sebagainya. Penting untuk kita memahami bagaimana cara menuntut ilmu dengan betul. Antaranya salah satu ulama mengatakan bahawa al-adabu fawqun ilm. Apa dia? Adab sebelum ilmu. Menuntut adab itu merupakan satu kepentingan, satu keafdalan sebelum menuntut ilmu. Allahu Akbar. Kata Al-Imam Al-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Zarnuji ini seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Kata ulama-ulama selepasnya ataupun mereka yang menuntut kitabnya, yang mentelaah kitabnya, yang mengkaji kitabnya, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu adalah mesti la budda. Bahasa Arabnya tidak boleh tidak. La budda, wajib seorang yang menuntut ilmu itu untuk mempelajari kitab Al-Imam Al-Zarnuji. Kata ulama-ulama selepas itu. Nampak? Betapa concernnya ataupun betapa prihatinnya ulama terdahulu dalam bab cara belajar pun mereka menuliskan panduan supaya apa? Supaya umat-umat ataupun mereka-mereka yang kemudian kita ni yang hidup di zaman terkemudian ini, iaitu tidak sesat dan juga tidak salah dengan bagaimana untuk kita menuntut ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Al-Imam Al-Zarnuji memulakan dengan kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Di awal permulaan nukilannya, di awal permulaan tulisannya, begitulah dia mengikut bagaimana sunnatullah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri juga memulakan di awal suratul Fatihah, iaitu apa di ayat yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Abda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau kama qala fahuwa aqta. Man la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Barang siapa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memulakan sesuatu amalan, yang tidak memulakan satu pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak dikira pahalanya, sia-sia. Masuk masjid bismillahirrahmanirrahim, buka Quran lagi kita kan kena baca bismillah kan? Kalau tidak, kata Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aqta, maka dia terputus apa? Terputus pahalanya. Rugilah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah itu antara sifatnya iaitu Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah ataupun yang Maha Pengasih juga pun boleh. Ar-Rahman ni, anda nak belajar semadah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Ar-Rahman ini apa? Ar-Rahman ni adalah hak kepada orang mukmin, hak kepada orang Islam. Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ar-Rahman,
hak kepada orang semua umat ataupun semua manusia dulu. Perkataan Ar-Rahman, hak kepada semua manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja bagi rezeki kepada umat Islam, pada orang yang beriman, tapi Allah juga bagi rezeki kepada orang bukan Islam. Itu sifat penyayang Allah, sifat Ar-Rahman. Akan tapi digandingkan dengan Ar-Rahman ni, sebelah dia siapa? Ar-Rahim. Iaitu Ar-Rahim ni hanya khusus, hanya khawasul khawas. Untuk siapa? Untuk kita, untuk umat yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi faddala Adam bi'ilmi wal amal ala jami'il alim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan Bani Adam. Kita ni adalah keturunan Nabi Adam. Dengan apa? Dengan bil ilmi wal amal. Iaitu dengan ilmu dan juga amal. Semalam kita berusrah, betul? Kita dengar ada nakib-nakib kita berkongsi tentang ilmu, kepentingan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar atau bila samari. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Orang kata tak ada fungsi, ada pokok saja, tapi tidak boleh memberikan hasil. Tidak boleh buah itu memberikan kita makan. Jadi rugilah kita. Ala jami'il alim. Ke atas siapa? Ke atas semua yang berada di bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Dan selawat dan salam ke atas siapa? Ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam. Kepada ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada sayyidil arab, kepada bangsa Arab. Wal ajam, Arab kita tahulah siapa kan? Orang Arab. Baginda diutuskan di kalangan Bani Quraisy. Baginda di kalangan orang Arab. Apa hikmahnya? Kenapa baginda Nabi SAW, Nabi itu diturunkan sebelum kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi ini diutuskan di kalangan kaum Bani Israel. Apa hikmahnya? Dan sebelum itu Bani Israel amat bangga, amat riak, amat takabur. Kerana apa? Kerana Nabi-Nabi diutuskan di kalangan kaumnya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi di kalangan orang Arab, maka sebab itu antara penolakan dakwah baginda oleh golongan Yahudi, iaitu antaranya kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di kalangan Bani dengan golongan Yahudi. Itu antaranya. Jadi antara hikmah juga yang kedua, kerana apa? Adalah kerana bangsa Arab pada waktu itu merupakan golongan yang amat keras sifatnya, golongan yang amat dahsyat, golongan yang pada zaman itu golongan yang paling rosak, paling teruk kelakuan dan juga paling teruk akhlaknya. Anak perempuan dibunuh, berlakunya riba jual beli di dalam perniagaan, meminum arak, apa lagi, bertukar-tukar isteri dan sebagainya. Jadi pada waktu itu zaman itu merupakan zaman yang kita panggil zaman kegelapan bagi orang Arab secara khususnya, dan di dunia secara umumnya pada waktu itu selepas ketiadaan Nabi. Sebab itu antara sebelum kepada Nabi Muhammad, Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad pada jarak masa tempoh masa itu dipanggil zaman fatrah. Zaman bukan fitrah tapi fatrah, yang di mana
tidak diutuskan Nabi pada waktu itu. Jadi apa hukumnya bagi mereka yang tak disampaikan dakwah pada zaman fatrah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra, Allah kata apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah kata apa? Adalah mereka itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak sehinggalah nab'atha rasula, sehinggalah diutuskannya rasul. Tapi janganlah zaman sekarang mana ada nabi dah. Jangan kata nabi sekarang ada tak ustaz? Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam surah Al-Ahzab sebut dah. Adalah Nabi Rasulullah itu merupakan penghulu segala Nabi dan penutup segala Nabi. Tak ada Nabi dah lepas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu juga adalah penghulu segala orang ajam. Siapa orang ajam ni? Kita lah. Kita bukan orang Arab. Kita ni orang ajam ni. Kita ni orang ajam, kita yang tidak bertutur. La nutqu bil lughatil arabiyyah, tidak bertutur dengan bahasa Arab dan juga tidak mengamalkan adat resam orang Arab. Maka kitalah orang ajam. Tapi janganlah bila kita kata orang ajam ni adalah kita bangsa ataupun kita adalah merupakan satu golongan yang ke bawah, tidak. Bagaimana kita tengok sendirilah, khususnya dalam bagaimana kebolehan orang ajam itu, atau khususnya kita orang Melayu ni yang makan belacan, yang makan apa lagi. Tapi apabila bertutur dengan bahasa Al-Quran, Masya Allah, ada yang menjadi Johan Qari antarabangsa, ada yang menjadi Johan Qari'ah antarabangsa. Masya Allah. Itu anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada orang ajam, itu kepada kita. Wa ala alihi wa ashabihi yunabi' al-ulumi wal hikam. Dan juga selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda, yunabi' al-ulum wal hikam, yang menjadi sumber-sumber ilmu dan juga hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Siapa itu keluarga baginda? Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita sebutkan. Siapa itu alihi itu? Kita nak merujuk pada siapa? Keluarga baginda. Keluarga baginda yang mana? Keluarga baginda yang mana? Sebab itu para ulama menyebutkan wa ala alihi itu, ini tak ada khilaf, la khilafan. Siapa dia? Iaitu ashabul kisa. Siapa tu ashabul kisa? Iaitu siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini wa ala ali ni, kita baca wa ala ali tapi kita tak tahu siapa Ali. Keluarga yang mana? Keluarga baginda yang mana? Yang ketiga siapa? Yang ketiga Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Dan yang keempat Sayyidina Hasan, dan yang seterusnya Sayyidina Husain. Dan termasuk di dalam wa ala ali itu adalah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan siapa lagi wa ala ali ini? Iaitu golongan Bani Hashim. Kenapa golongan Bani Hashim? Sebab baginda tadi diturunkan ataupun diutuskan di kalangan Bani Hashim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga di kalangan Bani Al-Muttalib, kerana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan juga termasuk di kalangan ahli kisah itu adalah Al-Imam Muhammad bin Idris. Siapa Al-Imam Muhammad bin Idris? Al-Imam Syafi'i. Kerana tengok susun galurnya, merupakan dia susun galur daripada siapa? Daripada Bani Abdul Muttalib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ashabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Wa sahbihi pula nak kita rujuk pada siapa? Kepada sahabat-sahabat baginda yang sempat berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau mereka itu sempat berjumpa dengan Nabi, akan tapi dia beriman, selepas itu dia kufur, maka dia tidak dikira sahabat. Sempat berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman langsung dan mati pun dan mati kufur ataupun mati dalam keadaan tidak beriman, maka tidak dikira sahabat. Sempat berjumpa dengan Nabi, pada awalnya kufur, akan tapi selepas berjumpa dengan Nabi, maka dia beriman dan dia mati dalam keadaan iman, maka itu dipanggil sahabat. Abu Lahab pernah jumpa dengan Nabi tak? Pernah? Abu Jahal pernah jumpa dengan Nabi? Pernah. Adakah mereka dikira sahabat? Tidak. Kerana akhirnya mereka mati dalam keadaan kufur. Apatah lagi mereka yang beriman, berjumpa dengan Nabi juga beriman dan akhirnya mati juga, meninggal dunia juga dalam keadaan beriman, maka mereka juga dikira sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Yunabi al-ulumi wal hikam, iaitu kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber terhadap ilmu yang ada di muka bumi ini, wal hikam, dan juga hikmah. Apa beza ilmu dengan hikmah? Ilmu itu merupakan salah satu perkara yang membincangkan sesuatu perkara lah ilmu. Akan tapi hikam itu adalah hikmah. Sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, iaitu dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang baik. Serulah ke jalan Allah dengan cara yang baik, iaitu dengan berhikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wa ba'du. Falamma ra'aitu katsiran min at-tullabil 'ilmi fi zamanina yajiduna ila al-'ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ih. Dan ra'aitu katsiran, aku kata al-Imam Zarnuji rahimahullahu taala, katsiran minat tullab, ramai di kalangan penuntut ilmu. Siapa? Kitalah penuntut ilmu ni. Ni Imam Zarnuji ni sedang bercakap dengan kita ni. Fi zamanina, dan juga dia tulis juga pada waktu dia lah. Yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu. Yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu. Wala yasilun, akan tapi dia tak sampai. Apa maksud tak sampai tu? Dia menuntut ilmu tapi dia tak dapat pun. Mungkin dia hanya dapat dalam peperiksaan. Adakah bila dapat cemerlang A dalam SPM, contoh, adakah itu maksudnya dia betul-betul mendapat? Tidak lagi. Kerana apa? Kerana dia perlu, sebab tu tadi al-ilmu mesti digandingkan dengan amal. Ilmu mesti digandingkan dengan amal. Dia tidak boleh berpisah. Macam mana je? Macam solat dengan wudu. Macam mana kita nak solat kalau wudu tak ada? Logik tak logik? Solat, hukum ambil wudu asalnya adalah harus ataupun sunat. Akan tapi bila kita nak solat fardu ataupun solat sunat, dia dah tak jadi sunat dah. Wudu tu tadi dia jadi wajib. Sebab apa? Sebab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu perkara yang wajib, perlu ada sesuatu perkara yang mendatang untuk menyempurnakan kewajipan, maka perkara yang mendatang itu merupakan satu dinaikkan martabatnya menjadi wajib. Yajiduna 'ilal ilmi, jadi mereka itu bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Wala yasilun, akan tetapi mereka tidak sampai. Au min manafi'ih, dan juga mereka tak ada hasil. Mereka belajar bersungguh-sungguh. Wahya al-amalu bihi wan nasru yahramuna lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Dan mereka itu tidak mampu nak mencapai ilmu tersebut.
atau manfaatnya. Ada ilmu duduk menghafal tapi salah teknik. Ataupun menghafal mungkin pada waktu yang salah. Hafal waktu bila? Mungkin hafal waktu tengah hari contohnya. Ni ada ni di dalam kitab ni dia ada tunjukkan macam mana kita nak mendapat ilmu. Dan juga di sini dia juga mengajar kita antara fasa-fasanya, iaitu bagaimana kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apabila kita beradab dengan guru yang mengajar ilmu. Annahum akhta'u tariqah, kerana mereka salah cara dalam menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan antaranya juga mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Kan? Contoh Ustaz bawa. Contoh kita nak menghafal Al-Quran ni, kita nak mengaji Al-Quran. Kan? Lepas tu kita nak pegang Al-Quran ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa dalam surah Al-Waqiah? La yamassuhu illa al-mutahharun. Allahu akbar. La yamassuhu illa al-mutahharun. Kita nak mengaji ni tapi wuduk tak ada. Agak-agak senang tak dapat? Kita cek balik dalam kita hafal tiap-tiap pagi kan. Sebab kadang-kadang ustaz belik kan, dia keluar ke tandas, dia pergi tandas. Ma'rufnya qada hajat lah, ma'rufnya betul. Kan, tapi lepas dia keluar, dia masuk kelas balik, dia duduk dengan Al-Quran, dia baca Quran, tapi dia tak ambil wudu. Allahu akbar. Jadi benda tu perlu diubah semula, perlu diperbaiki. Baik. Wa kullu man akhta'u tariq dhalla. Kata Al-Imam Zarnuji, setiap kita melakukan sesuatu perkara dengan cara yang salah, kita nak cari ilmu ni, tapi caranya yang salah, yang tersilap, at-tariq dhalla, maka natijahnya apa nanti? Dhalla, ad-dhalin, natijahnya adalah sesatlah ataupun salahlah. Dia cari ilmu dengan cara yang tak betul. Hafal, contoh tak ada wudu. Hafal, contoh dengan buka aurat, contoh. Jadi tak ada. Jadi maka nanti apa punya hasilnya salahlah. Wala yanalul maqsud qalla aw jalla aradtu wa ahbabtu anna ubayyin lahum tariqut ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatizi. Baik, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Maka dia di dalam menuntut ilmu, kata Al-Imam Zarnuji, walaupun sedikit ataupun banyak, maka perlu ada kaedah, perlu ada cara yang betul, perlu ada kaedah yang sahih. Maka aradtu, maka aku ingin, wa ahbabtu, maka aku suka, untuk ayyubayyina lahum, untuk aku menjelaskan kepada kamu semua ni tariqal ta'allum, tariq iaitu jalan, bagaimana nak kita belajar, cara untuk kita menuntut ilmu, ala ma ra'aitu fil kutubi, dan aku merujuk di dalam kitab-kitab yang besar. Antaranya ulama menceritakan, ulama selepasnya mengatakan bahawa Al-Imam Zarnuji ni dia merujuk kitab apa? Al-Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Wa sami'tu min asatidhi, dan aku dengar juga syarahan, kata Al-Imam Zarnuji ini, daripada ustaz-ustazku. Sebab itu di dalam, contohlah kita kan, asatizah tu maksudnya ustaz dan ustazah. Jangan keliru asatizah tu ustazah, tidak. Asatizah ustaz dan ustazah. Boleh juga disebut asatiz. Kalau asatiz, ustaz. Kalau asatizah, dia boleh kepada ustazah lah. Ulil ilmi wal hikam, kerana mereka guru-guru ni yang dia sebutkan tadi merupakan mempunyai keutamaan, keafdalan, ketinggian ilmu dan juga hikmah. Raja ad-du'a, dan Al-Imam Zarnuji mengharapkan doalah untukku. Wallahu akbar. Betapa tawadhu'nya Al-Imam Zarnuji ini ketika mana dia mengarang bagaimana nak menuntut ilmu. Maka disuruh barang siapa yang baca kitab dia, barang siapa yang baca
nukilannya, yang dengar nukilannya, maka dia suruh doa juga untuk dia. Sedangkan ilmu dia dah tinggi ni, pahala masya-Allah, kita pun tak sampai darajatnya. Ulama-ulama dahulu, tuan-tuan, pelajar semadah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, apabila nak menulis kitab pun, mereka akan, yang pertama mereka akan buat apa? Mereka akan buat istikharah dahulu. Dan juga apa? Mereka akan pastikan di dalam mereka menulis sesuatu ilmu, maka tidak ada rasa riak dan juga takabur. Ni sebenarnya kita kalau contoh lah ya. Kita kalau kita menang suatu pertandingan contohnya, maka di situ dah datang, akulah paling power, akulah yang paling contoh, aku yang paling sedap suaranya, akulah yang paling ingat Al-Quran contoh. Di situ dah datang dah. Sebab itu orang yang menghafal Al-Quran ini, di dalam ni sebut nanti ni, orang yang menghafal Al-Quran pada waktu itu, dia akan juga dihasut, dia akan juga digoda oleh siapa? Oleh syaitan. Bukan syaitan biasa-biasa, akan tapi yang ada 3 paku, 2 paku ni, lagi tinggi, lagi banyak kamu hafal Quran ini betul. Lagi banyak kamu mengingati Al-Quran, lagi banyak godaan yang akan datang kepada kamu. Allahu Akbar. Ad-du'a li minar raghibin fihi al-mukhlasin bil fawzi wal khalas fi yaumiddin wa ba'da ma istakhartu lillahi ta'ala fi. Lepas tu dia akan buat solat sunat dahulu, dia akan buat istikharah, barulah dia akan buat buku ataupun kitab. Sikit lagi ya. Wasamaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Dan aku telah menamakan kitab ini ta'lim. Apa itu ta'lim? Mengajar. Al-muta'allim. Siapa al-muta'allim ini? Penuntut ilmu. Siapa penuntut ilmu? Tariqat ta'allum. Tariq, kaifiyah, manhaj, cara-cara untuk belajar. Wa ja'altu fusulan. Dan aku akan menceritakan beberapa fasal. Di sini dia ada ceritakan ada 13 fasal. Ma hiya al-ilmi wal fiqh. Antaranya fasal yang pertama, hakikat ilmu dan juga fiqh dan juga kelebihannya. Yang kedua apa? Akan cerita tentang niat dalam menuntut ilmu. Kita niat ni ikhlas tak? Kita ikhlas tak untuk kita menuntut ilmu? Ikhlas tak hafal Quran? Contoh, kita ikhlas tak duduk di sekolah ni? Yang ketiga apanya? Antaranya faslu fi ikhtiyaril ilmi, iaitu fasal dalam kita memilih ilmu, keutamaan ilmu. Ilmu mana yang kita perlu belajar dulu? Dan ustaz, ni antaranya iaitu memilih guru. Wasyarik, wathabat, dan juga memilih kawan. Di dalam kitab ni juga mengajar kita bagaimana ketika mana kita menuntut ilmu, kawan mana yang nak kita cari bagi kita sama-sama menuntut ilmu. Wasabat, dan juga kesabaran. Kita kena ingat apabila kita menuntut ilmu, banyak godaan, banyak cubaan. Jadi kesabaran perlu ada. Wa faslu fi ta'zimil ilmu wa ahlah. Dan juga fasal menceritakan tentang menta'azimkan, mengagungkan ilmu. Antaranya apa? Macam mana kita nak duduk susun kitab. Buku ni, buku boleh tak letak bawah peha, buku boleh tak letak bawah letak di lantai dan sebagainya. Di situ, di sini ada. Sebab apa? Kalau kita tidak menjaga perkara-perkara tersebut, apatah lagi Al-Quran letak kat bawah. Sebab tu tak ada berkat untuk kita belajar. Wa faslu fil jiddi wal muwadhabah, iaitu fasal menceritakan tentang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wal himmah, semangat. Wa faslu fi bidayati sibiqi, dan juga fasal juga menceritakan tentang kita menuntut ilmu juga dibolehkan untuk kita berlumba-lumba. Seperti mana yang kamu buat sekarang lah, hafaz Quran. Aku hafal, contohnya aku masuk tarikh sekian-sekian, juzuk 1, nanti aku habis nanti mungkin tingkatan 3 tahun, contoh. Okey. Wa faslu fi bidayati sabqi wa qadri wa tarbiyah wa faslu at-tawakkal. Ada juga fasal menceritakan tentang tawakal. Wa faslu fi waqti tahsil, menceritakan tentang bagaimana waktu yang terbaik untuk kita mendapat ilmu. Waktu pagi ke, waktu malam ke, ni sini dia sebut nanti. Wa faslu fi syafaqati wan nasihah,
dan juga menceritakan tentang kasih sayang dan juga nasihat kepada penuntut ilmu kita lah. Wa faslu fil istifadah, dan juga fasal menceritakan tentang istifadahnya ilmu, faedah ilmu-ilmu yang kita ada. Wa faslu fi wara' halat ta'allum, dan juga menceritakan tempat ni maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga termasuk di dalamnya waktu untuk kita belajar mengulang kaji. Tadi belajar, ini mengulang kaji. Wa faslu fi ma yurisu al-hifz wa nisyan, dan juga di sini dia bagi tahu bagaimana untuk nak kita belajar satu ilmu, nak kita elakkan daripada an-nisyan, lupa. Wa faslu fi ma yajibu ar-rizqa, dan juga bagaimana cara-caranya untuk kita mendapatkan rezeki. Rezeki ni bukan kaya rezeki makan. Rezeki yang disebutkan oleh musannif, oleh penulis, rezeki juga adalah ilmu. Kadang-kadang bila ustaz mengajar, bila cikgu mengajar, ada sebahagian kita yang senang faham. Yang kawan kita pula tak faham lah. Itu juga dinamakan rezeki. Okey? Wa ma yamna'u, dan juga apa yang terhalang untuk kita mendapat rezeki tersebut, apa yang terhalang untuk kita mendapat ilmu tersebut. Wa ma yazidul fil umur, dan bagaimana untuk kita nak menambahkan keberkatan umur kita, dan juga bagaimana untuk nak kita mengelakkan kekurangan keberkatan ilmu kita. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita akan kongsikan bagaimana Al-Imam Syihabuddin Az-Zarnuji berkongsikan bagaimana cara-cara menuntut ilmu yang betul. Mudah-mudahan sedikit sebanyak nanti kamu ambillah istifadah dan kamu kongsikan dengan bersama kawan-kawan yang lain, ashabut tanam lagi, ada yang tidur dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita akhiri kelas ataupun kuliah tazkirah pagi kita ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, dosa ibu bapa kami, dosa muslimin muslimat, sama ada yang hidup atau yang telah pergi meninggal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan kami dalam menuntut ilmu, tinggikan darjat kami dengan firman-Mu biqaulihi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada daerah jahil dan masukkanlah kami daripada daerah ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Kau turunkanlah sifat rasa tawadhu, Kau anugerahkanlah sifat rasa kasih terhadap ilmu-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami para hamba-Mu yang dhaif, ya Allah, yang tidak ada daya kecuali dengan kekuasaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri tazkirah pagi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.